Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang prinsip penjagaan responsif bagi kanak-kanak umur 4 hingga 5 tahun. Saya Latifah. Saya Rebecca. Saya Muhammada. Saya Arina. Baiklah, saya akan mulakan dengan prinsip yang pertama, iaitu komunikasi dan bahasa. Dalam komunikasi dan bahasa, cadangan saya untuk mewujudkan persekitaran yang responsif untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun, kita boleh menyediakan ataupun kita boleh berkomunikasi dua hala daripada interaksi sosial antara kanak-kanak dan guru atau ibu bapa. Kenapa saya cadangkan persekitaran yang sini, iaitu komunikasi dua hala? Ini kerana komunikasi dua hala dapat mengembangkan kemahiran komunikasi dan bahasa kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun. Okey, jadi untuk cadangan saya yang seterusnya bagi mewujudkan persekitaran yang responsif untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun, kita boleh melakukan sesi bercerita yang boleh dilakukan secara konsisten, contohnya setiap minggu. Okey, kenapa cadangan saya berbentuk seperti ini? Ini kerana terdapat banyak kebaikan yang kanak-kanak tu boleh dapat bila melakukan sesi bercerita. Contohnya seperti kecakapan lisan dan kanak-kanak itu boleh berfikir secara kreatif dan kritis dan juga boleh memberitahu moral daripada sesuatu cerita itu. Prinsip yang seterusnya ialah perkembangan fizikal. Jadi cadangan saya untuk mewujudkan persekitaran yang responsif bagi prinsip perkembangan fizikal ialah kita boleh menyediakan taman permainan mini. Jadi dalam taman permainan mini ni, seperti yang kita tahu, adanya joget-joget, adanya monkey bar, adanya buaian, dan semua ini melibatkan otot-otot besar di otot-otot utama di badan kita yang akan melibatkan kemahiran motor kasar. Jadi yang seterusnya, kita boleh juga menyediakan ruangan untuk permainan yang merangsang diri, iaitu sensory play. Sensory play yang contohnya kita boleh menyediakan bekas yang ada pasir kinetik ataupun kinetic sand ataupun baby crystal. Daripada itu, kanak-kanak boleh merangsang diri mereka, sentuhan mereka, dari rasa mereka daripada tangan, dan juga ini melibatkan kemahiran motor halus. Yang seterusnya, bagi langkah keselamatan, pastikan persekitaran tersebut selamat dan bebas dari bahaya dan mudah diawasi. Khasnya terutamanya di taman permainan mini lah. Di taman permainan mini ni kita kena pastikan persekitaran tersebut selamat, bebas dari bahaya dan mudah diawasi, mudah dipantau oleh kita. Seterusnya, literasi membawa maksud membaca dan menulis. Jadi, isi yang pertama saja ialah menyediakan perpustakaan mini yang mempunyai buku yang berwarna-warni dan mudah dibaca. Contoh buku yang mudah dibaca adalah buku yang mempunyai ayat-ayat yang mudah. Dan isi yang kedua saya pula ialah perpustakaan ini juga seharusnya ada papan putih kecil dan mempunyai label setiap barangan seperti meja dan rak. Papan putih kecil dapat membuatkan kanak-kanak lebih berminat untuk menulis, dan label setiap barangan seperti meja dan rak dapat membuatkan mereka tertarik untuk membaca dan mengenali sesuatu objek tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang literasi which environment. Prinsip yang seterusnya ialah matematik. Jadi pertama sekali ialah menyediakan blok yang berbagai bentuk, warna dan saiz. Secara tidak langsung, kanak-kanak dapat mengenali bahawa terdapat banyak bentuk, warna dan saiz dalam buku bumi ini. Dan seterusnya ialah menyediakan permainan jururuang sebagai aktiviti berkerukunan menjadi jururuang. Aktiviti ini memfokuskan kita duit dan secara tidak langsung kanak-kanak dapat memahami konsep jual beli. Dan akhir sekali, menyediakan penimbang untuk mengukur berat sesuatu objek. Aktiviti ini dapat membuatkan kanak-kanak mengenali nombor dan mereka dapat mengetahui berat sesuatu objek tersebut. Prinsip penjagaan yang responsif seterusnya ialah seni dari kebentuk ekspresif. Contoh seni ini adalah seperti menari dan menyanyi. Persekitaran yang responsif untuk aktiviti tersebut ialah dengan menyediakan dan menggunakan radio, speaker, mikrofon semasa pembelajaran. Selain seni muzik, ada juga seni lukis. Daripada aktiviti seni lukis ini mesti perlu ada ruang untuk letakkan barangan seni seperti pen penanda, berus, pedal, pensel warna dan warna air.
Oleh itu, sebagai langkah keselamatan, guru perlu pastikan semua barang yang digunakan adalah selamat. Kemudian, guru kena memantau setiap aktiviti kanak-kanak itu. Seterusnya, ini dapat membolehkan kanak-kanak dapat menerokai pelbagai bahan, alatan, teknik dengan selamat. Kanak-kanak dapat mewakili perasaan dan pemikiran mereka sendiri melalui hasil seni. Selain itu, dari segi prinsip memahami dunia, kita sebagai orang dewasa perlulah merancang pengalaman kepada kanak-kanak dengan membina persekitaran yang merangsang kreativiti dan inovasi. Apa yang kita lihat kat slide ni, contohnya menyediakan roda cuaca untuk ditanyakan pada kanak-kanak. Permainan roda cuaca ini adalah cara yang menyeronokkan untuk mengajar kanak-kanak tentang cuaca secara interaktif. Yang kedua, orang dewasa wajarlah mengajar kanak-kanak untuk menanam pokok bunga atau buah di kebun mini. Aktiviti ini memberikan pelbagai manfaat kepada kanak-kanak dalam memahami dunia di sekeliling mereka. Contohnya, aktiviti ini dapat membantu mereka memahami proses alam semula jadi dan bagaimana kehidupan berkembang. Sekian sahaja daripada kami. Bye!